Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kan dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan, rasanya sebahagian tu ada dah kitab ni nak. Kalau tak ada boleh cuba beli semula lah. Jadi kalau dah ada kitab tu, dia biasanya bila kita belajar kitab ni, dia ada dua muqaddimah. Pertama sekali, contoh di sini biasanya panggil muqaddimah ilmu dengan muqaddimah kitab. Muqaddimah ilmu ni maknanya kitab tu bicara tentang ilmu apa. Dia bincang tentang ilmu itu dulu. Satu lagi muqaddimah kitab, yang ni muqaddimah yang dibuat oleh penulis kitab itu. Jadi molek jugalah kalau kita baca, dah ada kitab tu, kita ambil prakata tu, tu. Ni muqaddimah penulis, penyusun, iaitu Profesor Dr. Basri bin Ibrahim. Huruf Rahman tu, satu IX. Tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rahmatillah lil alamin wa hujjatihi ala an-nas ajma'in. Sayyidina wa imamina wa uswatina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas rahmat Allah kepada alam semesta dan hujjah Allah kepada manusia seluruhnya. Hujjah ni maksudnya alasan kita untuk kita masuk agama ni, Rasul kita lah, iaitu penghulu kita dan imam kita dan ikutan kita dan kekasih kita, iaitu Muhammad. Begitu juga pada ahli keluarganya. Kita doa juga kesejahteraan, dan juga kepada para sahabatnya dan kepada sesiapa sahaja yang mengikuti jejak langkah mereka dengan ihsan. Sampailah doa ini kita teruskan sampai hari kiamat. Yaumiddin mana hari kiamat. Amma ba'du. Adapun selepas daripada itu, habis kita baca habis. Baik, ini muqaddimah penulis kitab ni. Dia sebenarnya penting, sebab biasanya muqaddimah kitab, muqaddimah penulis dia menggambarkan apa yang akan kita bicarakan dalam kitab dia tu. Baik, hati merupakan raja dalam anggota badan manusia. Anggota-anggota lain hanya bertindak sebagai khadamnya sahaja. Apa sahaja yang diperintahkan oleh hati akan dilaksanakan oleh anggota zahir yang lain sebagaimana yang diarahkan. Jika hati yang mengeluarkan arahan itu baik, sudah tentu anggota badan akan melakukan perbuatan dan tindakan yang baik. Dan jika hati yang mengeluarkan arahan itu, hati itu hati yang telah buruk, yang telah rosak, sudah tentu tindakan yang dilakukan oleh anggota badan adalah yang buruk menurut kacamata syariat. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Sesungguhnya dalam jasad manusia itu terdapat seketul daging, mudghah. Dia sebesar ni, mudghah ni, maksud mudghah tu daging sebesar penumbuk tu. Itu maksud mudghah. Jika baik daging itu, baiklah seluruh jasad.
dan jika rosak daging itu, rosaklah seluruh jasad. Itulah hati nurani manusia. Ini asas perbincangan kita lah ni. Kita nak bincang tentang hati. Sebab hati ni dia mengambil 1/3 daripada amal perbuatan manusia. Sebab amal perbuatan manusia ni bagi 3. Amal hati, amal lidah dan amal anggota-anggota yang selain lidah itu, yang disebut sebagai amal zahir itu. Hati juga ni sifat semula jadi. Siapa sahaja pun begitu. Tu ya. Hati juga mudah berubah oleh persekitaran yang melingkunginya. Sifat hati itulah. Asal kejadian dia memang begitu. Jadi hati itu mudah berubah. Apa yang menyebabkan dia berubah? Persekitaran, tempat dia hidup tu. Oleh kerana hati sesuatu yang mudah berubah, tidak heranlah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon agar Allah menetapkan hati baginda sallallahu alaihi wasallam di atas landasan agamanya. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Faqala lahu ashabuhu wa ahluhu ya Rasulullah atakhafu alaina wa qad amanna bika wa bima ji'ta bih. Qala innal qulub biyadillahi azza wa jal yuqallibuha. Rasulullah kata Anas, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan berdoa, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas landasan agamamu. Jadi para sahabat dan ahli keluarga bertanya, wahai Rasulullah, adakah Tuhan bimbangkan apa yang akan berlaku pada kami? Dah tentu dah Rasulullah ni tidak akan berubah. Rasulullah doa gitu tu sebenarnya nak isyarat supaya kami berdoa juga kah? Bimbang kami berubah hati kah? Terus sahabat tanya, padahalnya kami telah beriman kepada Tuhan dan dengan apa yang dibawa oleh Tuhan, yakni ajaran yang dibawa oleh Tuhan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati-hati manusia ni Nabi sebut ni secara umum, tanpa mengambil kira individu, secara umum. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada pada tangan Allah Azza wa Jal, dan Allah dia akan membalik-balikkan hati manusia mengikut kehendak dia. Sebab tu kita minta ya muqallibal qulub. Bimbang juga kita nak di akhir usia berubah jadi tak molek. Tu bimbang benar tu sebab ada setengah tu berubah jadi molek tu masa muda tak molek. Kapus saya tu ada saya mati dah. Siapa dibuat daerah, saya ingat mungkin 30 tahun. Dia ajak ke dia tak bunuh orang. Orang kapung duk cerita tu, kes dia tapa polis. Dia kedebel lah sampai dulu tim dia tu. Masuk jail saya kira lah. Tapi berubah. Saya kenal dia tu, dia pakai jubah dia. Dia ikut tabligh, jemaah tabligh. Orang kapung kejut lah dia pergi maya. Dia pergi rumah tok saya. Dia pun cerita, panjang cerita lah. Nak ayat dia berubah tu kan orang tabligh. Dia kata kerah bedah orang tabligh. Aku pergi hambak mari pula. Mula-mula orang tabligh pergi dia hambak. Tapi buat tabligh target. Sebab apa kalau boleh berubah dia seorang, orang kapur tu berubah. Moga dia kuasa dia orang kapur. Nuh manik orang. Masa tu nak pergi pun payah. Tu jadi tu alhamdulillah lah. Sebab berubah jadi baik di akhir usia tu. Hak kita minta ni biar Allah istiqamah. Biar Allah tetapkan kita di atas kebaikan sampai ke akhir hayat itu. Baik. Cuba kita tengok lagi. Jika begitulah kedudukan hati dalam tubuh badan manusia, maka kita kena jaga molek. Sebab situ punca. Sebab tu syaitan pun kalau dia nak attack manusia, dia nak rosak manusia, dia akan tumpu pada hal tu juga. Maknanya kita ni sentiasa berlaku perbalahan, perebutan, bertembung dengan iblis dan syaitan itu. Kehidupan yang sebenar bagi manusia adalah kehidupan hati. Dan hati tidak mungkin dapat hidup kecuali dengan mematuhi segala perintah Allah. Ni orang panggil hidup yang bermakna. Hayat mutmainnah dipanggil, hidup yang tenang. Dan menjauhi segala larangannya. Seseorang Islam berkewajipan mengislahkan hatinya terlebih dahulu sebelum mengislahkan tubuh badan lahir. Bahkan bila dia berjaya mengislahkan hati, automatik tu hak lain jadi molek.
Tidak ada yang bermanfaat pada seseorang hamba pada hari kiamat kelak, melainkan yang kembali kepada Allah dengan hati yang sihat sejahtera, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang padanya, hari yang mana pada hari itu harta benda, anak pinak, yakni keturunan, tidak dapat memberikan pertolongan kepada sesiapa pun dalam apa jua bentuk pertolongan, kecuali kalaulah harta benda dan anak pinak, pengaruh, pangkat dan semuanya. Mana anak pinak, harta benda, orang-orang yang datang menghadap Allah itu, dia bawa hati yang qalbin salim, hati yang sejahtera. Sejahtera ni makna selamat daripada syirik dan penyakit munafik. Maknanya ini isyarat bahawa bila hati manusia tu baik, pengurusan harta pun baik, pengurusan anak pinak pun jadi baik. Naknya pentingnya hati tu. Baik, kata Profesor Dr. Basri, dia kata sebenarnya buku ini dia tulislah tujuannya untuk menjelaskan tentang penawar hati berdasar kepada Quran dan hadis. Pada dasarnya buku ni asalnya sebuah penyelidikan berteraskan analisis dokumen yang dilakukan oleh penulis lah, Dr. Basri ni, terhadap karya-karya yang berkaitan penawar hati, melingkungi nas-nas daripada Al-Quran dan As-Sunnah, kitab-kitab pembersih jiwa. Dia senara sini, misalnya Mukhtasar Minhajul Qasidin oleh Ibnu Qudamah, Shifa'ul Qulub oleh Mustafa Al-Adawi Farid, Dr. Ahmad Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wal Raqa'iq, dan seterusnya lah. Tak apalah. Di kesempatan ini, kita langkah tu, di kesempatan ini penulis ingin mengucapkan jazakumullah khairan kathir kepada semua pihak yang memberi bantuan itulah. Itu. Baik, seterusnya kita pergi. Ana cuba ringkaskan. Baik, sekarang ini kita masuk pula kepada perbincangan tentang ni muqaddimah ilmu lah ni. Muqaddimah ilmu hak kita nak bincang ni apa dia sebenarnya. Baik, cuba kita tengok. Hati manusia boleh dihinggapi dengan pelbagai-pelbagai penyakit yang berbahaya, yang boleh merubah hala tuju hidup manusia itu, daripada mengabdikan diri hanya kepada Allah, akhir sekali terpesong jadi mengabdikan diri kepada selain Allah Azza wa Jalla. Padahal kelurusan hati manusia dalam melaksanakan matlamat hidup manusia, itulah perkara yang paling penting. Kita menyedari seperti Allah sebut dah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tu tujuan kita diciptakan. Waktu tu kita bincang kemudian lah, apa maksud ibadat dalam konteks ayat itu. Bukan makna semaya saja, puasa, bukan. Sebab orang kita ni masih ramai lagi yang faham bila ibadat ni dia berkait dengan semaya, mari masjid gitu. Kalau duduk pasar tu tak ada dah ibadat. Dia tak berasa ibadat. Masa dia duduk berurus niaga, dia tak berasa ibadat. Tu kesilapan lah tu. Kalau umat Islam faham gitu, kerugian besar. Sebab dia tidak boleh mengambil pahala daripada setiap aktiviti dia. Rugi besar tu. Rugi kita kan. Dalam kitab ni kita akan faham perkara itu, walaupun kita bincang tentang hati. Kita akan faham. Baik. Misalnya Allah berfirman, Islam berusaha menjadikan manusia kekal sebagai hamba Allah yang mendalami matlamat hidup untuk beribadat, dan bukan menjadi hamba kepada nafsu, bukan menjadi hamba kepada syahwat, dan juga bukan menjadi hamba kepada syaitan yang ternyata itu semua musuh Allah. Seperti mana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Begitu juga Allah berfirman, ya abati la ta'budis syaitan inna syaitan kana lirrahmani asiya. Wahai ayahku, janganlah ayah menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah menderhaka kepada Allah yang melimpah-limpah rahmat. Ini surah Maryam. Baik, seterusnya. Sakit yang dialami oleh hati manusia lebih berbahaya berbanding dengan yang dialami oleh fizikal manusia. Mana kalau hati sakit, maksud sakit hati ni mana hati dari segi rohani. Sakit dari sudut kerohanian, hati lebih parah.
Sebab kalau dalam konteks perbincangan kita ni, perbincangan penawar hati dalam konteks Quran dan hadis, bila kata hati sakit, hati sakit tidak seperti, tidak apa ni, kalau sakit hati tu lain. Sakit hati tu lain. Ni hati tu sakit. Dalam konteks perbincangan kita tu, sakit tu maknanya dia sudah rasa tidak berfungsi seperti asal, ataupun kita kata sakit basirah, mata hati tu sakit. Itu maksud dia. Jadi mata hati yang sakit, yang rosak, lebih bahaya berbanding fizikal yang sakit. Dalam kehidupan seharian, apabila seseorang sakit, dia akan cari doktor lah, pergi hospital dan sebagainya. Tetapi kita tengok kebanyakan manusia, kerana kurang ilmu ataupun boleh jadi dia tidak sedar, sentiasa lalai hidup, dia tak akan rasa hati dia ni sakit. Kecuali seseorang itu hidup dengan Quran, hidup dengan hadis, hidup dengan ilmu agama, Allah bui, dia boleh rasai hati dia bermasalah. Tapi umumnya manusia, dia tidak rasa. Bila dia tidak rasa hati dia bermasalah, mana mungkin dia akan berusaha untuk melakukan rawatan itu. Bahkan dia hidup senang, sebab dia tengok makan apa, okey lalu, tak ada apa pun. Di rumah dia pun dengan keluarga dia pun hubungan baik, dia kata. Itu bahaya tu. Tiba-tiba akhir sekali kesal dia tu. Lepas ni dia ada bab yang 3 tu, dia bisa kesal dia. Jadi lagu mana perubahan dalam hidup manusia? Itu lama lagi lah. Itu lama lagi. Itu kita bincang kemudian. Baik, cuba tengok lagi. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, dia sebut bahawa Rasulullah bersabda. Ini sangat penting, hadis ni sangat penting dalam konteks tazkiyatun nafs. Innal mu'min idza aznaba kanat nuktatun sauda fi qalbihi fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu wa in zada zadat hatta ya'luwa qalbuhu ذاك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Sesungguhnya apabila orang yang beriman melakukan satu dosa, akan tumbuh satu titik hitam dalam hati dia. Mana ada kesal, walaupun kecil mana pun, ada kesal kepada hati. Jika dia bertaubat dan berhenti, bertaubat dan berhenti, itu dua perkara yang berbeza. Bertaubat dan berhenti daripada melakukan dosa itu, serta juga memohon keampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatinya berkilat kembali. Jika dia menambahkan lagi dosanya, maka bertambahlah hitam hatinya, sehingga akhirnya kalau dia tak bertaubat, dia tidak minta keampunan daripada Allah, dalam keadaan dia terus menerus melakukan dosa itu, akhir sekali hati dia penuh gelap, keseluruhan dia jadi gelap. Dia guna istilah menenggelamkan hati tersebut. Itulah sebenarnya selaput. Jadi di sini Nabi cuba gambarkan seolah-olah Nabi menghuraikan ayat inilah. Rupanya dosa-dosa tu disebut dalam Quran sebagai rain, yakni selaput kekotoran dosa, seperti yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Rupanya sebab itulah Ibnu Qayyim misalnya, Ibnu Kathir, anda tak ingat ayat yang keberapa, ayat 80 81, kita boleh rujuk semula. Dia bincang tentang dosa tu. Dia kata dosa-dosa ni sifat dia melekat. Sebab orang ni antara dia akan melekat. Mana bayangkan seolah kita kata hati tadi sebesar mudghah, sebesar penumbuk. Sekali buat dosa dia akan lekat. Lekat tu mana dia menutupi hati itu. Yang di dalam tidak boleh keluar, yang baik tidak boleh masuk. Itu huraian Ibnu Qayyim. Itulah maknanya bahana ar-rain itu. Amin. Cuba tengok di sini, cuba kita hayati ayat ni. Sebenarnya ayat-ayat kami itu tidak ada cacatnya. Bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran. Hati sudah tertutup. Dosa buat semua. Amal-amal mukaffirat tak buat. Tidak bertaubat, tidak mohon keampunan. Akhir sekali hati itu sudah jadi diselaputi sepenuhnya oleh dosa.
dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka lakukan. Jadi mana dosa yang dikata sebagai rain, yang menyelaputi, kita kata hati tu, dia boleh berlaku kepada orang kafir dan juga orang Islam. Boleh kata, semua ulama kata. Jadi makna kalau orang kafir berada dengan jangka masa yang lama dalam kekufuran, itu semakin menebar rain itu. Begitu juga orang Islam yang banyak melakukan dosa tetapi tidak bertaubat dan tidak melakukan amal-amal mukaffirat, hati dia pun boleh jadi tebal juga, diseliputi. Jadi bahayalah. Bahaya tu lah dia akan bincang dalam kitab ni. Bahaya tu sampai setahu mana. Jadi kafir lah kau, dia boleh sampai situ. Boleh sampai situ. Tak apalah, waktu tu lambat lagi kita akan bincang. Baik, seterusnya. Sehubungan dengan itu, mencari penawar untuk merawat pelbagai penyakit hati manusia sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Jika diperhatikan pada penawar pada penyakit, sudah terdapat dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Kata Imam Malik, dia kata Imam Malik meriwayatkan hadis ni lah. Ni Nabi sebutlah, ni hadis Nabi. Nabi kata, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata Nabi. Aku tinggalkan, ni pesaka ni pesaka. Ni sebenarnya hadis ni lah sebenarnya ulama ahli sunnah dia lawan akidah wasiat Syiah. Ni wasiat sebenar Nabi. Ni wasiat sebenar Nabi sebelum dia mati, ni wasiat dia. Apa dia? Bukan wasiat siapa dia ganti dia tu, tak ada tu. Ni Nabi kata, aku tinggalkan, mana bila aku mati ni, pasti aku tinggalkan kepada kamu sekalian dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama-lama selagi kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya. Apa dia? Kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi tidak menentukan. Sebab Syiah, biarlah anda sebut sikit, sebab dia kritik hari ni. Sebab Syiah dia kata manusia jadi sesat ni kerana tidak ada pengganti Nabi, tidak ditentukan siapa. Nabi tentu dah akidah wasiat, Nabi wasiat dah nyabuai kau saya nak wakar, dia kata kita ni. Maksud itu punca bermulanya sesat manusia. Kita kata tak ada hak tu pun ni. Hak ni langgar, hak ni hak sesat sebenarnya. Hak ni dia paling kalau orang tanya kita, apakah wasiat Nabi yang paling utama ni? Nak lawan akidah wasiat Syiah tu. Baik. Pembersihan hati daripada penyakit seperti syirik dan segala penyakit yang boleh mencemarkan hati merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seseorang yang beragama Islam lah. Apalagi di zaman globalisasi dan serba mencabar seperti zaman kita ni. Seseorang yang memiliki jiwa yang bersih adalah seseorang yang mampu melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya dengan baik, tanpa mengira apa bidang sekalipun. Kerana jiwa yang bersih itu bertindak sebagai enjin yang menggerakkan segala anggota luarannya. Ia menjadikan kerja yang sukar dilaksanakan oleh seseorang dapat dilaksanakan oleh orang yang memiliki jiwa yang bersih dengan mudah dan senang berkat kesabaran yang ada pada dirinya. Jadi dia berkait dengan psikologi pula, banyak perkara lah, berkait dengan emosi, punca semangat itu. Orang lain mudah dia buat, dia berasa berat, maknanya jiwa bermasalah. Orang yang punya jiwa yang bersih adalah manusia yang akan terselamat dunia dan akhirat. Keselamatannya di akhirat disebut seperti mana ayat yang kita baca tadilah, surah Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita baca tadi. Baik, seterusnya kita pergi seterusnya. Dalam mencari penawar kepada penyakit hati, tidak semuanya berjalan di atas landasan yang betul. Waktu tu kalau boleh baca sendirilah, cuma anda nak sebut gini ya. Jadi dalam proses kita nak cari penawar kepada hati, macam-macam boleh berlaku. Dia cuba beri pendedahan. Orang yang duk berzikir, ahli tarikat, ahli tasawuf, hak mengasingkan diri pada masyarakat, hidup bersendirian, pergi cari dalam gua, dalam hutan tu. Maksudnya ni juga nak bersihkan hati. Nak bersihkan hati. Dia panggil tasawuf, melalui tarikat, mencari hakikat. Tapi dia bawa karipat tu kalau tidak lapar, sebab ada sayang, ada ayat tu memang dia bawa jenis segera-segera tu. Lapar main tak tahu minggu-minggu ni. Ada kata tu bawa Maggi pada. Anda pernah ikuti, ada pengalaman.
Nuh pergi di beberapa gua lah. Di Kelantan apa ada dua tempat kau pergi. Makan tak makan lapang kan. Bawa segera. Kismis, tamang. Takut bengek kita tengah malam tu. Dia tinggal anak seorang situ. Anak kata tahu kot lagu ni. Lagu macam-macam lah bunyi sebenarnya. Asal tak bunyi kita takut dia bunyi. Kalau tak takut dia tak bunyi. Anak kata karuk ni lah ajar lagu ni. Tu. Sebab itulah Islam dia bawa pergi masjid. Nak ayatnya boleh dikatakan mana-mana agama orang-orang yang baik dia nak bersih hati tu. Nak bersih hati. Cumanya kalau tidak melalui bimbingan Quran dan hadis, macam-macam boleh berlaku dalam proses nak bersihkan hati. Macam-macam istilah pula. Tak ada gua dia duduk bawah rumah. Dia bukuh bawah rumah, dia bukuh. Dia balut tu ada, anda tengok dalam video. Seminggu dia duduk bawah rumah dia tinggi, dia balut sampai gelak-gelemak. Mudah lah awak makan ni, duduk situ dalam belakang rumah dia. Dia tobik dalam video tu pocak nampak muka. Maksud dia ni lah nak bersih hati. Setengah-setengah ajar dah anak baca lah. Dia kata selagi hati tak bersih, amalan itu tidak akan bercahaya. Bila hati itu bersih, jadi nampak semaya belaka. Nilai semaya itu tinggi rendahnya bergantung pada hati bersih atau tidak. Jadi maknanya kena bersih hati. Cara mana nak bersih hati? Dia tak tengok kaedah Quran dengan hadis. Dia ikut cara dia. Dia ikut tok guru dia ayat. Ada tu sampai 5 tahun dak lewat. Anak murid dia, anak kenal dia. Anak pun pernah juga pergi jumpa dia, ambil ilmu dengan dia. Tulis pokok-pokok yang sakit pinggir-pinggir. Salah satunya ilmu ngaib. Untuk ngaib pun. Muka bahagian jenis zahir. Yang ngaib ni bagi jenis ngaib. Tulis buku setebatu. Saja patut klik suka. Hak kita nak belajar ni bersih hati juga. Tapi melalui cara Nabi. Cara yang direstui oleh Allah dan Rasul. Jangan salahlah hati-hati. Kalau tidak dia jadi kesal, jadi lagu lain. Baik, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hadis biasa kita dengar lah, hadis dia panggil hadis salah satu rahti ni. Tak apalah kita baca juga riwayat Bukhari ni. Ini penting sangat hadis. Ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Faqalu wa ayna nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Qala ahaduhum amma ana fa inni usalli al-layl abada. Wa qala akhar ana asumu ad-dahra wa la uftir. Wa qala akhar ana a'tazilu an-nisa fala atazawwaj abada. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala antumul ladhina qultum kadha wa kadha. Ama wallahi inni la akhshakum lillah wa atqakum lahu lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. 3 orang lelaki bertandang ke rumah Rasulullah. Ana ubah sikit terjemah dia. Sebab salah satu rahtin ni kalau dalam huraian hadisnya makna 3 ni maknanya 3 kelompok. Tidak mesti 3 orang sebab dia tapi dia tak lebih 10 orang. Itu rah tu jumlah bermula dengan 3 hingga 9. Tu dia panggil rahtun dalam konteks bahasa Arab. Kalau kita nak kata 3 orang pun boleh, tidak salah ni terjemah ni. Kita boleh kata begini. Mana beberapa kelompok lah kita kata. Tu takut bunyi besar sangat sebab dia kalau dalam hadis tu ada cek tengok tu dia kata lebih 3 orang. Boleh kata gitulah. Ya kalau kita nak kata 3 tidak salah ni mana? Boleh, masih lagi dalam rahtin tu. Tapi kukuk mana pun kalau dalam syarah dia sebut kita kata beberapa orang lelaki yang lebih daripada 3 orang sebab dia ni memang lebih ada kata macam-macam lah. Tak apalah kalau kita ambil 3 orang pun masih lagi dalam makna rahtun. 3 orang lelaki bertandan ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibadat Rasulullah. Hak dia tanya ni ibadat Rasulullah di rumah. Kena tandalah situ. Takut tak itu pula.
Apa tu? Sebab kalau hak masjid ni kita boleh nampak tu. Tanya di rumah lagu mana? Waktu malam, siang hari, lagu mana? Bentuk ibadat Nabi di rumah tu. Sebab itulah kena tanya isteri Nabi. Ni sebut ketika berada di rumah tu. Jelas disebut tu. Baik, tak apalah. Apabila diberitahu tentang amalan Rasulullah ketika berada di rumah, seolah-olah maka annahum taqalluha, seolah-olah mereka menganggap tak banyak mana tu. Nak banding, nak tak banyak mana, kita boleh buat lebih lagi tu. Timbul perasaan lagu tu. Kita kata apa salahnya, molek. Tak boleh pakai tu sini. Apa salahnya? Awak ada tu biar tu sepatut bawah tu. Cuba tengok ni. Cuba tengok. Mereka pun kata, dia kata di mana kedudukan kita kalau nak dibandingkan dengan ibadat yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah buat sebanyak tu moga dia ni maksum. Kalau ada buat dosa pun Allah ampun, dan dia ni tidak berdosa pun. Tu mak kita terjemah mudah gitu. Tak apalah Rasulullah buat sebanyak tu moga dia termaksum. Dia tidak melakukan dosa kecil, dosa besar. Jadi seolah-olahnya dia anggap tu sikit nisbah kepada Rasulullah tidak berdosa. Sebanyak tu dia buat. Enggak, kalau kita berdosa kena lebih lagi. Logik dia tu nampak munasabah tu. Nampak munasabah logik. Maka salah seorang daripada 3 orang saat ni kata, dia kata saya nak puasa sama, malah berhenti nak hari nak puasa. Tak saya buka. Setengah ulama kata dia puasa wisa. Wisa ni maknanya dia buka. Mana lepas isya tu dia puasa pula. Ada yang kata begitu. Setengah tu tak. Mana lepas dia buka tu, kalau dia nak bersama isteri pun lepas tu dia puasa lagi. Ada yang kata gitu. Tapi ada juga ulama kata dah ni pendapat jumhur. Dia kata dia puasa 6 hari. Puasa tu waktu dia habis masuk waktu subuh tu lah. Jadi puasa wisa tu dia ada khilaf juga di segi takrif dia lah. Baik, tak apalah. Seorang lagi kata, dia kata saya ni tak sen nikah itu. Nikah tu ganggu. Sama lama tak sen nikah. Nak duduk, nak tumpukan kepada ibadat. Baik. Ya, betul. Hak tadi tak se. Mula-mula sekali tak se tak se tidur malam. Tak se tidur malam. Bapa nak beribadat, tak se tidur. Hak ni kata nak puasa setiap hari. Hak ni kata tak se nikah. Bapa tu niat dia tu supaya boleh fokus pada ibadat dengan semaksimal mungkin. Kan molek tu. Molek tu. Tidak lama kemudian Rasulullah balik. Rasulullah balik ke rumah isteri dia. Maka isteri Nabi pun ceritalah. Cerita. Dia ada lagi sebenarnya hadis lain agak detail lebih pada ni. Sebab ni dia potong separuh. Jadi bila Nabi balik, isteri Nabi pun ceritalah. Setengah riwayat kata esok Nabi pergi cari. Setengah tu hari tu selalu Nabi pergi cari. Barulah timus, barulah sampai sini. Kalau ke ala kelana semua hok Kelantan ke? Mu kau buat mu 3 orang ni kau ada kecek gini-gini. Siapa tak se tidur malam kerana nak beribadat, tak se nikah nak puasa tiap-tiap hari. Buat mu kau kata gitu. Jadi sahabat tu kata iyalah, sebab kita nak tumpu pada ibadat. Maka Nabi pun kata, demi Allah. Ni ulama kata Nabi mana penting sudah berlaku tak serupa, sudah berlaku khilaf sunnah tu. Khilaf apa? Buat lebih pada Nabi. Padahal hanya salat tu lah juganya, puasa tu lah juganya. Tak senik apa-apa, nak ibadat. Bukan kata dia baiki ibadat tu, tak. Dia melebihi kadar yang Nabi buat. Siapa Nabi kata, demi Allah, sesungguhnya aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Aku orang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Aku berpuasa, ada ketika aku buka. Aku salat, ada ketika aku tidur. Tidak kata pakai tak tidur. Aku nikah. Kalau anak nak tambah, bukan seorang. Seperti mana kita sedia maklum. 9, kalau capur setengah ulama kata 11. Capur sekali dengan dia punya hamba. Ada khilaf lagi tu. Pada mengikut riwayatnya. Tapi kukuk mana paling sikit 9. Sesiapa yang menjauhi sunnah saya, sunnah aku. Ni hadirat kena garis tu, kena buat garis. Kita bincang sikit lah tu. Dia tidak berada di atas jalan dan manhaj yang aku bawa. Jadi pelanggar sunnah ni dari sudut mana? Dari sudut buat lebih banyak daripada Nabi. Bukan ubah semaya.
Bukan ubah puasa. Dia buat lebih daripada Nabi. Maknanya buat lebih daripada Nabi ni salah. Bersungguh Nabi sampai pergi cari. Tidak kata atas wasak gitu dak. Nah, pakai pergi cari. Nak ayatnya bersungguh nah tu. Jadi kalau kita perhati hak ni ke dak, kalau ubah lagi beratlah. Ni bukan ubah ni, tambah ni mana hak tu juga cuma buat banyak. Tak ubah pun zat ibadat tu. Ni hak ni kena perhati molek ni. Jelas bagi anda hak ni. Jelas ni. Kalau kita kata apa ke dia ni, munggo dia ya tak ya, betul ni hari apa tu. Nah, biar dia tak tidur pun. Biarnya masa muda dia lepas ni nikah. Biarnya buat lu boleh 5 tahun, lepas tu kita ayat mula. Dok Nabi pergi cari selalu. Takut dia buat. Gapo dia maksudnya? Nak ayatnya ikut nah, sebab tu setengah ulama kita guna dalam kisah ni, kalau kita tidak guna atas nama bid'ah pun paling tidak khilafus sunnah. Sunnah menyalahi sunnah Nabi. Tak lihat. Tak lihat. Tujuan utama buku ini dihasilkan, bahkan hujung hadis tu kita tengok berat juga Nabi sebut, sesiapa buat tak serupa dengan aku buat. Hak tak serupa sini buat lebih. Dia tidak dikira ikut sunnah aku. Manhaj tu sunnah lah. Tidak dikira ikut sunnah aku. Baik, tujuan utama buku ini dihasilkan adalah bertujuan menjelaskan tentang penawar penyakit hati berdasar kepada Quran dan hadis. Perkara ini penting untuk diketahui oleh umat Islam, kerana ada yang beranggapan penawar penyakit hati hanya boleh dilakukan dengan melakukan zikir-zikir tertentu sahaja di bawah pimpinan seorang guru atau syekh yang kadang-kadang hukumnya bersifat sunat sahaja, dan langsung tidak mengaitkannya dengan amalan-amalan fardu yang lebih besar daripada itu, seperti menuntut ilmu. Memang kalau kita tengok pokok Sufi ni hak nak jumpa sendiri, dia kata atas muka lah. Pokok dia ni memang dengar dia start kurang belah malam. Di berlalan. Dululah patut lain daknya nya rombok ke majlis. Orang situ ceritalah. Anak pun tak pernah tengok tempat dia tu. Dia sebut kerana dia kata entah belajar 40 tahun dengan kita beribadat. Mana 7 hari berzikir, lebih lagi 40 tahun. Ni dengan berzikir tu dia mari ilmu lah, dia macam-macam mari. Ni tak betul. Tak betul. Sebab ulama-ulama kita kata hebat-hebat, cuba baca sejarah hidup. Tak tidur malam. Apa? Duk baca, buat kajian ilmu, pergi cari, sanggup jalan sebulan nak cari seilmu, semaklumat hadis. Lagu ni kata. Lagu tu. Tu bahaya tu. Mesti di bawah orang panggil apa? Bimbingan guru secara khusus. Mesti semua zikir tu kena melalui ijazah. Serba pun ijazah misalnya. Contoh saja tu lah. Tak betul. Sedangkan hak kita ngaji, bila maklumat tu sahih melalui piawai dia yang betul, tu boleh amal, tak boleh ijazah. Hak ni pun belajar boleh amal, tak payah ijazah. Tak payah ijazah. Misalnya menuntut ilmu tidak ditekankan oleh setengah pihak yang cuba untuk mencari ilmu hakikat, mengikhlaskan diri dan memantapkan keimanan dan tauhid. Padahal amalan-amalan ini semua memainkan peranan yang sangat besar dalam pembersihan hati manusia daripada pelbagai penyakit yang melandanya. Meskipun manusia itu tidak melakukan amalan sunat, konsep zikir itu sendiri kadang-kadang disempitkan pengertian kepada zikir lisan sahaja. Sebab tu kita nak baca di masjid Aman itu, fiqh zikir tu, nak tahu tu penting sangat. Kalau tidak kan, dia ingat dia duk buat baik tu tidak zikir, sebab tak bunyi di mulut. Dia duk tolong mak dia tu, dia anggap tidak zikir tu. Benda-benda gitu. Baik. Cek dah tulis, tak pernah apa ni. Ni anak bui peringatan saja ni. Zikir tu hanya salah satu juzuk yang kecil, zikir lisani. Zikir lisani tu hanya salah satu juzuk zikir yang kecil saja. Kalau nak dibandingkan dengan konsep zikir yang menyentuh seluruh kehidupan manusia, sebahagian kecil kita kata subhanallah, tu sebahagian kecil. Baik. Dalam ni pun dia ada sebut juga akan datang bab zikir. Baik.
Sebelum ini terdapat beberapa penulisan berkaitan dengan penawar hati. Tu anda tak baca lah tu. Okey, kita nak pergi terus. Cuba muka surat 2. Bab pertama. Terus pergi. Kedudukan, kepentingan dan pembahagian hati. Terus kita pergi ke situ. Muka surat 2. Muka surat 2 muka surat 2 tu. Hati manusia boleh sakit. Muka surat 2 ni di bawah bab pertama ni. Kedudukan, kepentingan dan pembahagian hati. Baik, hati manusia ni boleh sakit sebagaimana fizikal manusia juga boleh sakit. Sakit yang dialami oleh hati itu lebih berbahaya lah. Sebab tu lebih kurang sama sana lah. Lebih kurang sama sana. Baik, kita pergi kepada muka surat 3. Maksud hati. Gapo dia maksud hati ni? Sebab dalam bahasa Arab dia ada qalbun, dia ada fuadun. Jadi manusia. Cuba kita tengok di sini. Hati dari segi bahasa Arab membawa maksud perubahan sesuatu daripada bentuknya yang sebenar. Ni Al-Maraqi salah seorang tokoh bahasa Arab. Hati tu maksudnya qalbun. Itulah. Bukan hati HATI tu maksudnya ni. Ni dia terjemuh dah. Qalbun tu dia kata qalbun tu yang kita terjemah hati dari segi bahasa Arab ni maknanya perubahan. Ya muqallibal qulub. Muqallib tu isim fa'il yang merubah, yang membalik-balikkan. Dari segi bahasa qalbun tu maknanya perubahan sesuatu daripada bentuknya yang asal, yang sebenar. Jadi lagu ni asalnya gini, jadi gini. Tu dari segi bahasa Arab dia panggil qalbun lah tu. Dari sudut istilah pula, bila sebut hati, dia merujuk pada jisim yang halus yang terdapat dalam hati manusia, yang berbentuk buah sanubar yang berada di dalam dada. Jisim yang halus itulah hakikat manusia sebenar. Kalau kita tengok dalam itu dia hati, hati tu zahir, tu fizikal, tu bukan hati tu maksudnya. Mana dia ni termasuk dalam perkara yang maknawi lah. Yang maknawi. Rosak acul lebuh hati tu pun dia tidak rosak. Orang tak panggil orang bergerak, dia tak ada hati rosak dalam dia. Maya dia lagu mana, hati dia rosak, kuning mata. Dia kata dah bukan maksud tu hati sini. Maksudnya maknawi, secara makna. Sebab tu dia kata jisim halus itu. Itu maksud dia. Oleh kerana jadi hak Nabi sebut saat itu dalam diri kami ada seketul hak tu hak zahir. Hak orang panggil hak maknawi duduk dalam tu lah. Hak tu kita tak ada nak tengok. Sebab tu dia hak tu nak tahu sakit ke. Dan kalau tahu sakit, sudah pasti dia sakit. Nak rawat semua dia kena guna kaedah secara maknawi belaka. Bukan pergi hospital betul-betul tak nak buat apa. Anda tengok dalam saja nak sebut tu. Lucu juga. Di hospital ni. Dia royak ke doktor. Doktor ni pun jenis tolol juga. Dia kata dia ni dia sakit hati lah. Dia sakit hati dia kata. Doktor pecik. Doktor kata obat dia mudahnya sakit hati macam ni. Jangan deki. Dia fikir mangu nak pegang kepala doktor tu. Tu. Doktor kata kena sesuatu dulu baru boleh rawat awak fizikal ni. Doktor pun tu jenis tolol juga. Dia sebut sesuatu je penyakit hati. Jangan berdeki, jangan rasa mudah nak marah ke orang, jangan sangka buruk. Dia kata hilang ke debar kira-kira. Lepas tu sesuatu dulu. Baru kita boleh cek lah. Rupanya dia sindi kawan tu jenis biasa mudah kata kat orang agaknya. Itulah maksud kita nak bincang ni. Rasa hati tu hak tu. Memang Nabi kata mudrah tu hak fizikal. Tapi dah itulah. Sekat tu yang boleh royak. Sebab ulama kata sebab dia ni ada kitab At-Tuwaijiri 1500 muka surat lebih bab hati saja. Lepeh kalau baca tu. 1500 muka surat. Anda tak tahu ada terjemah kata. Anda dah tengok. Orang kata parah ni. Dia baca tu halus. Mari berlaku pendapat ulama. Jadi kalau untuk guru moleklah Syekh At-Tuwaijiri nama tu. Tu. Hak ni pun ada juga dia rujuk situ. Prof Basri ni ada juga rujuk kitab tu. Tapi detail lah lah tu. Cuba kita tengok di sini. Oleh kerana hati sesuatu yang berubah-ubah dan mudah berubah, maka tidak heranlah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri
Rasulullah sendiri pun minta doa kepada Allah supaya Allah teguhkan hati dia di atas iman. Tu. Dalam hadis yang diriwayatkan, kalau tadilah kita baca tadi, kita baca tadi juga, ya muqallibal qulub tu lah, sabbit qulubana ala yalah. Moga ni Nabi sebut pada dia. Dia sebenarnya Maulid kita baca dilah, ya muqallibal sabbit qalbi ala dini. Yalah, kalau kita baca dengan maksud untuk kita jadi iman, kita tukarlah. Boleh tu. Tapi jangan tukar semua siapa tak baca dah asal tu. Kalau ada dari sensor kita ana rujuk, dia kata apa yang Nabi sebut qalbi? Sebab ada juga doa yang Nabi sebut guna dhamir mutakallim wa ma'ahu ghairuh. Tapi hak guna mutakallim lil wahdah. Kalau guru ana dulu, tu syekh itulah. Nabi nak suruh baca sendiri-sendirilah tu. Dia begitulah dia mudah. Hak Nabi sebut tu ni untuk umum. Tapi ulama kalau dari segi fiqh, dalam kitab Fiqhul Adiyah wal Adhkar pun ada sebut. Dalam masa kalau kita jadi tu imam, kita ubahlah kalau kita nak doa. Doa sebab Nabi suruh. Antara tanggungjawab imam, dia kena doa juga untuk makmum. Bukan mana doa berjemaah. Hadis tu doa dia doa untuk makmum. Biar makmum klik pula perak taka pun, dia tetap kena doa pada ahli jemaah dia tu. Kalau kita maksud gitu, tukarlah dhamir tu. Tu ulama kata boleh. Boleh tu. Cuma kalau kena pendidikan molek, dia jadi semua orang bertanggungjawab dengan diri dia sendiri. Tidak kata sudah dengan tu imam. Ada hal tu perkara asas lah perlu kita faham. Baik. Kita pergi seterusnya. Maksud hati dalam Quran. Cuba kita tengok. Sebelum kita nak bincang tu, setahu mana kedudukan sebutan dalam Quran tentang hati. Misalnya di sini. Dengan merenung Al-Quran, hati mengandungi 3 makna. Kalimah qalbun sama ada guna dengan mufrad ataupun dengan jamak, dia ada beberapa makna yang diguna pakai dalam Quran. Yang pertama, qalbun atau qulub dipakai dengan makna ruh atau jiwa. Misalnya, ini dalam surah Ahzab ayat 10. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Masa itu ialah masa tentera musuh datang melanggar kamu dari sebelah hulu dan dari sebelah hilir, yakni tempat pertahanan kamu. Dan masa itu ialah masa pemandangan mata kamu tidak ketentuan arah kerana gempar, bingung, takut, cemas, serta hati peresah gelisah. Dan kamu masing-masing pula menyangka terhadap Allah dengan pelbagai sangkaan. Ini cerita tentang peperangan Ahzab. Pak, kalau kita tengok keseluruhan peperangan Nabi ke apa? Antara teruk dan Ahzab lah sebenarnya. Sebab apa? Nabi terpaksa bertahan dalam Madinah. Kalau peperangan lain semua Nabi keluar daripada Madinah. Sebab ni tentera bersekutu ni. Tentera bersekutu. Dia pakar. Bukan kafir huruf saja. Maknanya kalau nak kira dari segi zahir tu, tak mampu Nabi nak lawan tu. Tentera Ahzab dah dipanggil tentera peperangan Khandaq, peperangan Ahzab ni hak tula ya. Dua nama kepada satu peperangan itu. Baik, hak kita nak di sini dalam ayat di atas dikaitkan dengan ungkapan jiwa. Tu. Wa balagatil qulubul hanajir. Hati telah resah gelisah dan kamu masing-masing menyangka terhadap Allah dengan pelbagai sangkaan. Jadi qulub di situ dikaitkan dengan jiwa. Maknanya jiwa jadi tak tenang, hati jadi tak tenang. Guna sini dia guna dalam konteks tu. Tu jiwa atau ruh lah. Itu maksud dia nya. Cumanya anda tengok dalam beberapa, misalnya Syekh As-Sa'di, dia kata hati juga dari setengah-setengah tafsir. Cumanya kalau kita kata nak ruh boleh juga. Cemas, jiwa jadi takut. Siapa disebut sini, kalau kita perhatikan dalam ayat ni, siapa mata tu jadi ni anda duk fikir tadi nak terjemah lagu mana. Mata, dia kata mata jadi tak ketentu arah. Kelantan panggil pena betul mata. Pena. Lagu mana pena? Payuh nak ayat. Nak ayat mana?
pena putih mata. Zaghat wa iz zaghatil absar. Tak ketentuan. Bapa gempar, bingung, jadi sepora takut. Mata tidak tertumpu pada satu arah. Tu dia panggil pena. Apa itu dia tuan? Kau bahasa surat betul lah disebut dah lah. Tidak ketentuan jadi. Nah, tu maknanya. Dan kamu masing-masing dan serta hati resah gelisah. Ini maknanya dipakai dengan makna ruh. Makna ruh, semangat tu sudah hilang, jatuh. Itu salah satu maksud dia. Yang kedua, qalbun dengan makna akal. Misalnya Allah berfirman, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam' wa huwa syahid. Sesungguhnya keterangan-keterangan dan peristiwa-peristiwa yang tersebut itu tidak syak lagi mengandungi pengajaran. La dzikra itu benar-benar mengandungi pengajaran bagi sesiapa yang mempunyai hati yang sedar pada masa membacanya atau yang menggunakan pendengaran. Jadi maknanya qalbun di sini dengan erti akal. Orang yang ada hati belaka. Sebab jadi makna hati sini makna al-aql. Bagi orang yang mikir maksudnya. Bagi orang yang mikir bila dia baca Quran tu jadi segar, ada pengajaran. Banyak kita kata info yang positif dia boleh ambil. Tu bagi orang yang ada qalbun. Qalbun itu makna akal. Antara tokoh yang menyatakan hati dalam konteks ayat di atas adalah akal, antara sebab anda kata benda ni khilaf lah. Anda tengok Syekh Sa'di boleh kata duk mana hati, semangat kau duduk situ belaka. Dia kata tak payah kita nak kata ruh juga. Sebab tu dia kata antara yang kata sini makna akal dan Mujahid ni tak ahli tafsir besar di kalangan tabi'in. Ad-Dhahhak juga Al-Qurtubi dia kata duk mana akal sini. Ayat ini membawa maksud lebih kurang sama dengan firman Allah sini, ayat Al-A'raf, surah A'raf ayat 179. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk mereka neraka Jahannam, yang mana penghuninya itu terdiri pada jin dan manusia. Mereka tu mempunyai hati tetapi tidak mau memahami dengannya. Ada hati tapi tak semikir. Maknanya boleh kita guna tepat-tepat tertentu hati dengan makna akal. Sebab dia sebut ada hati tapi tak semikir. Mikir ni dengan hati kau dengan otak kita tu tak? Lepas ni dia bincang, lepas ni dia ada bincang tu sebenarnya apa kaitannya. Baik. Dan yang mempunyai mata tapi tak mahu melihat. Maknanya hak ni bukan mata ni mata basirah, mata hati. Ada telinga tetapi dia tak mahu dengar. Dia dengar, cuma dia tak pakai. Ni telinga bersifat mata hati juga, Mereka itu teruknya tak guna saluran-saluran untuk memikir. Mata, telinga, semua dia bawa kepada akal. Dan akal tu bergabung dengan hati dalam berfikir. Waktu dia bincang selepas ni, tiba-tiba tak guna. Orang lagu ni kalau nak banding seperti binatang ternakan, bahkan lebih sesak daripada binatang ternakan. Tu munasabah lah. Mungkin dia tak ada akal. Ada hati tu, bukan tak ada hati, ada, tapi tidak digunakan untuk itu. Sebab Allah tidak buat keupaya hati binatang tu boleh berfikir. Kalau hati kita ni memang Allah buat keupayaan dia boleh berfikir. Tiba-tiba tak guna, apa beza dengan binatang? Tu maksud dianya. Tu. Mereka itulah nak ayat buya, orang hak sesat, orang hak lalai, orang hak jenis pesing ghafilun, itulah contohnya. Baik. Yang ketiga, hati yang terdapat dalam dada, hak zahir tu, hak duduk dalam dada. Hati hak duduk dalam rongga tu. Tu. Misalnya Allah berfirman, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qilun fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Oleh itu, bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi
supaya dengan melihat kesan-kesan sejarah mereka menjadi orang-orang yang ada hati, yang dengan hati mereka dapat memahami, atau ada telinga yang mana dengan telinga mereka dapat mendengar. Tetapi kalaulah mereka mengembara pun tak ada guna juga, kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, bukanlah telinga yang pekak. Tidak tu. Tapi sebenarnya yang buta tu ialah buta mata hati yang ada dalam dada. Ni dia pakai hati yang ada dalam dada tu. Jadi makna yang terdapat dalam hati itulah yang buta. Yang buta ni. Baik, keajaiban hati manusia ni kita bincang dalam sesi akan datang, insya-Allah. Okey, kita berhenti setakat tu lah. Sebab mana tak ada kitab tu, molek kalau ada, molek benar lah. Jadi kita sambung semula, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.